Yes, okay. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang berada di masjid, tuan-tuan dan puan yang berada di platform Facebook Masjid Kampus Ikhlas. Ahlan wa sahlan, dan saya doakan semua, saya dan anda semua kita diberkati Allah, umur kita barakah, kesihatan kita juga barakah, hati kita tenang, kita dapat mampu bersabar dan mensyukuri Allah dalam semua situasi dan semua keadaan, insya-Allah, amin, Allahumma amin. Okay. Kita hari ini bab 86, betul tak saya? Okay, iaitu bab mengangkat kedua tangan apabila berdiri dari rakaat kedua. Artinya daripada sujud kita nak naik daripada tasyahud naik kepada berdiri rakaat yang kedua. Okey, kat situ silakan. Bab 86, mengangkat kedua tangan apabila berdiri dari rakaat kedua. An-Nafi' anna ibn Umar kana idza dakhala fi sholati kabbara rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama min ar-rak'atayn rafa'a yadayhi wa rafa'a dhalika ibn Umar ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muhammad ibn Salamah
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. Dari Nafi' bahawa apabila Ibnu Umar masuk dalam salat, dia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Apabila rukuk, dia mengangkat kedua tangannya. Apabila mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, dia mengangkat kedua tangannya. Dan apabila berdiri dari rakaat kedua, dia mengangkat kedua tangannya. Ibnu Umar menisbatkan hal itu kepada Nabi SAW. Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Ibnu Tahman meriwayatkan dari Ayyub, dari Musa bin Uqbah secara ringkas. Okey, namanya hadis ini quite straightforward, ya. Iaitu mengangkat tangan waktu kita nak masuk ke rakaat ketiga. Dalam kata-kata yang lain, kasih tahu keterangan hadis. Keterangan hadis. Bab mengangkat kedua tangan apabila berdiri dari rakaat kedua, yakni setelah tasyahud awal. Maka tidak termasuk dalam hal ini apabila seseorang langsung berdiri tanpa melakukan tasyahud berdasarkan keumuman sabda Nabi dalam riwayat yang telah disebutkan. Walahina yarfa'u ra'sahu minas sujudi, tidak ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Namun, kemungkinan penafian dalam riwayat itu difahami berlaku pada saat mengangkat kepala dari sujud dan tidak mencakup keadaan sesudah duduk dan hendak berdiri. Maka salahlah mereka yang berdalil dengan perkataan Salim dalam riwayatnya, wala yaf'alu dzalika fi sujudi, dan beliau tidak melakukan hal itu saat sujud, untuk menunjukkan kesesuaiannya dengan hadis di bab ini, yang mana dikatakan wa idza qama min raka'ataini, dan apabila berdiri dari dua rakaat ketika tidak ada keharusan. Dengan tidak dinafikannya, hal ini bererti dia telah menetapkannya, bahkan dia tidak menyinggungnya. Demikian pula telah keliru mereka yang menjadikan riwayat Salim sebagai dalil untuk melemahkan riwayat Nafi'. Sebenarnya tidak ada kontradiksi antara riwayat Nafi' dan Salim. Bahkan dalam riwayat Nafi' terdapat keterangan tambahan yang tidak dinafikan oleh riwayat Salim. Dalam hal ini akan disebutkan isyarat bahawa Salim menetapkan pula perbuatan ini dalam riwayatnya melalui jalur lain. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar menisbatkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan ila Nabiillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dawud berkata, At-Taqafi, yakni Abdul Wahhab, telah meriwayatkan dari Ubaidillah tanpa dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang benar. Demikian pula Al-Laits bin Sa'ad dan Ibnu Jurayj serta Malik dari Nafi'. Mereka meriwayatkan hanya sampai kepada Ibnu Umar, yakni mauquf. Ad-Darqutni meriwayatkan dalam kitab Al-Ilal tentang perbezaan pendapat mengenai apakah hadis itu marfu', yakni sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mauquf, yakni tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan buat maaf di situ. Kalau dibicarakan sama ada mauquf atau marfu', okey. Ini adalah menampakkan sama ada hadis tadi dia punya apa? Darjah kesahihan hadis tu. Sebab kalau dia mauquf, ada ketikanya Nabi sebut lain sedikit. Saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan puan bahawa sahabat Nabi tak bohong. Maknanya kalau sahabat Nabi kata Nabi SAW buat macam ni, okay? Ada ketikanya dia bukan berbohong, interpretation tak sama. Nah, macam tadi Kak Ali kata dalam Facebook, the Bible has this land macam ni, baru dia dapat straight. Saya pernah tengok tadi, saya ingat, maksud saya straight kan? Okay? So bermakna ada keperluan lain kadang-kadang yang sahabat A nampak, sahabat B tak nampak. Jadi waktu dia interpret langsung tanpa menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, kalau dia tak ambil yang original punya statement, ada chance kadang-kadangnya dia terlari sikit atau seperti yang tidak dimaksudkan. Nah, perkara ini boleh berlaku satu. Nombor dua, ada saja orang yang meriwayatkan. Ada orang yang datang kemudian, dia bukan sahabat tu.
atau yang datang lepas tabi'in, kata zaman 500. Dia riwayatkan, dia kata, oh dulu Abu Bakar cakap gini. Padahal Abu Bakar tak cakap. So kat sini jadi pertikaian dalam ulama hadis, sama ada hadis ini marfu atau hadis ini mauquf. Marfu bermakna langsung daripada Rasulullah SAW. Saya tidak ada riwayat buat cantik terlalu mesti baca lain mesti kan tadi marfu, masya-Allah, barakallahu fikum. Marfu, maknanya marfu adalah yang Nabi SAW sebut. Sebab sahabat Nabi takkan tinggalkan satu pun kalimat jika Nabi sebut. Kalau ada alif, dia taruh alif. Kalau ada hum, mereka letak hum. Ini amanah sahabat. Tapi bila namakan hadis itu mauquf ni opposite of marfu. So mauquf ni saya akan interpret ikut apa yang saya faham. So dia adalah satu perkara yang boleh jadi guru besar kata lain, saya faham dia lain. Tak salah, kefahaman saya mengikut apa yang saya tahu. Tapi mungkin ada sahabat lain akan memperbaiki keadaan itu. So tuan-tuan puan, hadis of course, kalau hadis itu marfu, dia lebih sahih daripada hadis mauquf. Mauquf ni kat bawah sikit. Itu ulama bincang-bincang tu. Saya takut tuan-tuan perempuan dia apa benda marfu mauquf dia boleh ke? Dia penting. Sebab kalau kita ambil hadis mauquf, kita kontes dengan hadis marfu, mauquf ni kebiasaan dia akan mengalah. Okey, kemudian kat situ. Dia berkata, pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah perkataan Abdul A'la. Al-Ismaili menyebutkan dari salah seorang gurunya, dia mengisyaratkan bahawa Abdul A'la telah keliru ketika menisbatkan riwayat tersebut kepada Nabi SAW. Al-Ismaili berkata, sikap Abdul A'la juga bertentangan dengan riwayat Abdullah bin Idris, Abu Wahab Al-Thaqafi dan Muqtamir, yakni dari Ubaidah, di mana mereka meriwayatkan Ubaidillah, yakni dari Ubaidillah, di mana mereka meriwayatkannya hanya sampai kepada Ibnu Umar. Saya ini komen Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya katakan bahawa riwayat tersebut dinukil oleh Muqtamir dan Abdul Wahab dari Ubaidillah dari Nafi' dengan cara mauquf, seperti yang dikatakan oleh Al-Ismaili. Akan tetapi keduanya telah menisbatkan langsung kepada Nabi SAW dalam riwayat yang mereka nukil melalui Ubaidillah dari Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, seperti disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tifu Raf'il Yadain, dengan disertai tambahan. Sebentar tak? Stop dulu. Tuan-tuan, saya rasa memadai sampai situ untuk kita memahami bahawa ada 2-3 riwayat hadis yang mengatakan demikian. Bermakna dalam hadis tersebut, kalau kita baca hadis ni, iaitu Nabi SAW rafa'a yadai Rasulullah SAW apabila Nabi sami Allah liman hamidah, i'tidal. Nabi akan tangankan, wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadai. Dan jika Nabi bangun dari rakaat kedua, maka Nabi akan mengangkat tangan. Kat sini ada perselisihan faham, iaitu adakah rakaat kedua ni lepas tasyahud ataupun daripada sujud. Okey, macam mana situasi ini berlaku? Kalau saya imam, saya sembahyang, saya mula. Kak ini masuk masbuk. After saya satu rakaat. Sebelum mana kakak akan duduk antara dua sujud dengan saya rakaat satu. Okey. Jadi saya akan bangun dan sunnah dia adalah saya mengangkat kedua tangan apabila saya takbir Allahu Akbar. Okay. Orang yang duduk ni, tadi Kak Aini duduk tadi rakaat satu, sebab Kak Aini lepas ni rakaat kedua tak ada tasyahud. Adakah dia sunnah sekalian angkat tangan, ataupun dia rakaat kedua baru dia angkat tangan? Tuan-tuan boleh faham maksud saya? Rakaat kedua subjek dia adalah, adakah rakaat kedua itu selepas duduk tasyahud, ataupun tak kira duduk ataupun sujud, yang penting bangun dari rakaat kedua. Ini yang sedang diperselisihkan. Saya senangkan kefahaman tuan-tuan. Mari kita dah baca tadi tu, alhamdulillah dah okey tu, kita ambil barakah pada ulama hadis discuss. Dia isu dia di sini adalah setiap selepas duduk.
atau setiap selepas tasyahud, itu lebih tepat. Okey, kalau saya rakaat ketiga, saya sunat maghrib, rakaat satu saya ikut, saya lama masuk. Saya rakaat kedua saya masuk. So saya jadi makmum ni, saya akan tasyahud rakaat satu, rakaat dua, rakaat tiga. So saya ada 3 kali tahiyat. So rakaat satu saya bangun tu selepas duduk. Jadi adakah sunnah saya mengangkat tangan? Ya, sebab tadi duduk. Jadi rakaat kedua pula ikut imam lagi. So imam dah nak habis, kan bagi tarik, saya bangun lagi. Nah saya bangun tu sunnah tak saya angkat tangan lagi? Ya, sebab saya duduk. Yang ketiga tu dah tak bangun lagi. Kalau bangun juga ditanya nak angkat tangan, maknanya dia dah ingat dah rakaat tu 3. Dia tak sunat maghrib. So bermakna di sini tuan-tuan puan, tak kira kita, kadang-kadang saya, katalah saya masbuk solat, imam dah rakaat keempat, sudah pun tasyahud ataupun sudah pun duduk antara duduk tahiyat. So saya ni join akhir sekali. Kalau saya dah bangun kan, saya belum satu rakaat pun. Adakah sunnah untuk saya katakan? Ya, sebab saya start daripada duduk bertahiyat tadi. So senang kata, kalau saya, bukan saya nak tukar bab Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Apa nama judul bab tadi kan? Bab mengangkat kedua tangan ketika berdiri dari rakaat kedua. Bermakna kalau saya senangkan kefahaman tuan-tuan, bab sunnah mengangkat kedua tangan ketika takbir setelah setiap tasyahud atau setelah setiap tahiyat. Tak kira tahiyat kita jatuh nombor berapa. Tak kira kita lupa tak terlupa. Kalau saya semua sendiri kat rumah, saya rakaat 2 saya tahiyat, rakaat ketiga saya pun tahiyat lagi. Pada sebelum zuhur, saya tahiyat setengah jalan, saya teringat, ni belum lagi sebenarnya. Saya pun bangun balik. Nah bangun tu dia adalah sunnah untuk angkat tangan semula, nak masukkan tahiyat, nak masukkan kepada rakaat seterusnya. Tuan-tuan dan puan, di sini kalau kita tengok susulan ataupun dibagi turutan daripada apa yang kita belajar tempoh hari. Saya emphasize sikit beberapa perkara. Saya kata siapa yang pentingkan takbiratul ihram saat dia nak masukkan tu, dia mesti juga pentingkan semua takbir-takbir yang lain. It is okay untuk orang sangat berhati-hati saat dia bertakbiratul ihram. Masuk tak masuk dia okey. Tapi kalau dia nak standard dia susah, semua takbir dia kena pastikan dia masuk dia punya niat. Ini lepas rukuk, ini lepas iktidal. So dia awalnya semain dia akan jadi ketat. Di sini pula kita tengok dalam posisi duduk. Apa hikmah posisi duduk dan kemudian bangun tu? Setiap kali duduk tu ada sunnah untuk angkat tangan. Angkat dia apa ya? Baca tarik. Kenapa lepas setiap duduk? Dia bukan lepas bangun, setiap bangun dari rakaat. Agak-agak baca tarik. Bezakan antara maksudnya dia naik tu kalau lepas 2 rakaat tak ada. So secondnya. Allahu Akbar. Takbir ada, angkat tangan tak ada. Betul. Betul. Masa dia berapa Pak Ustaz ya? Boleh? Maknanya kalau daripada posisi orang ketiga, saya contoh nak makmum dengan orang A. Kalau saya tengok dia angkat tangan, bermakna dia daripada rakaat nombor 2. Satu bagus juga Pak Cita ni. Itu maknanya daripada orang luar, dia tengok. Cuma kalau imam, kalau katalah kita nak semangat orang tu, dia memang jenis tak tahu dia angkat tangan semua rakaat. Cuma dia Pak Cita ni. Ini kacau juga lah. Dia macam, cuma ni tak faham pula. Aku faham ini, dia faham itu pula. Tapi tak apa-apa. Tapi kalau personally, saya rasa
Tuan-tuan, sembahyang kita ni, solat, duduk ni, postur diri, saya sedia ataupun saya siap-siap. Kalau kita, saya ingat orang berbaris, kalau ada Perdana Menteri datang ke, macam saya tengok Perdana Menteri Malaysia datang ziarah Indonesia, kan, dia punya tu kan besar-besaran kan, mesti ada pasukan berkuda lagi bawa kereta tu dari depan. So bermakna semua askar akan berdiri, tanda hormat. Kita sembahyang ni boleh diri lah. Kita sebut itu rukuk, kita sebut pasal iktidal. Sujud ni adalah satu keadaan hamba tu dia paling rendah sekali. Dia letak diri dia paling bawah sekali untuk dia minta dengan Tuhan dia. So posture rukuk tu adalah posture yang slowly registerkan kita supaya gradually faham, jadi humble, jangan lawan Tuhan. Sembahyang dengan Tuhan ni jadi hamba yang sebenarnya. Nah, postur duduk ni adalah postur yang paling tak penting lah, tuan, dalam semua keadaan. Maksudnya duduk ni santai, lihat tak? Lihat. Kalau kata apa kata barisan masih senang diri, relax sikit kan. Tapi masih diri kan pakcik. Dia tak pegang arm kan, dia tak tegak, tapi dia relax sikit. Tapi tak pernah tengok Ami kena duduk. Senang diri, jemput duduk, tak ada. Ada jemput duduk ni sangat kita dah start sembang-sembang. Secara umum. Dan ini bukan mesti, maksud saya, dia bukan satu kemestian. Apa yang saya katakan ni adalah dalil. Tidak. Maksud di sini adalah kesediaan. Bila kita tengok Nabi SAW lepas duduk ni, Nabi akan rahmat Allah. Kita sebut dengan kita buat dua different experiences. Setuju? Kalau saya kata, masalah ni garam, ikut rasa campak je berapa. Lepas tu kita tanya pula, ketumbar berapa orang suka? Lada pun sama kan? Orang suka apa? Kalau suka pedas tak lebih, kalau tak suka pedas, habis kita petik sikit pun dah pedas kadang-kadang. Kadang-kadang pedas tu kill dia original taste. So tuan-tuan perempuan, dia adalah satu keadaan yang kita dia macam bila naik ni, dia ada satu kesediaan. Experience kita yang masak, kita yang takbir, kita ada kesediaan semula untuk kembali khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun tak khusyuk sangat, dan tak khusyuk. Tengok orang lah, ya. So kita nak kena faham, the moment kita rest, duduk, tahiyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah, assalamualaikum. Sebab duduk ni dia santai. Kecuali orang sakit kaki lah. Orang sakit kaki, orang pisul, punggung dia pisul, dia semua sakit lah. Tapi yang mana posisi duduk adalah posisi paling tak penting dalam aturan Allah dengan hamba. Sujud, rukuk masih ada makna untuk perhambakan diri. Berdiri tanda mengagungkan Allah. Tapi duduk tu dia adalah untuk kita. So bila saat kita bangun, Nabi inject baru punya vibes. Allah Akbar. So every time duduk, saya rasa kita akan lebih lalai banyak daripada waktu-waktu lain. Ke sujud lebih lalai daripada duduk. Mana satu Pak Rahim? Kalau Pak Rahim lah. Kalau saya, kalau duduk ni dia sudah nak habis. Mana? Dia macam dah nak dah kami mati. Assalamualaikum. Padahal sujud ni masih nak kena jaga. Wuduk kan. Kita kalau nak terbuang angin Pak Rahim, selalu time duduk ke time sujud? Sujud. Kenapa dia Rasha? Sebab kenapa posisi terbukaan. Orang saya pula, kalau kita tak faham, terketut kadang-kadang, selalu yang ujung-ujung tu. Kita akan kata membalikkan salawat terima kasih Assalamualaikum Nabi Muhammad wabarakatuh. Assalamualaikum salihin. Belum lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia maknanya tidak ujung nyawa lah.
Kira satu formality nak habis acara talian dan sebagainya. Bila dah nak habis, ini tinggal goodbye tak? Dia dah tak ada fokus nak jaga dan maintain. Tuan-tuan, kalau kita dah dapatkan penghujung rancangan, dia cakap, Alhamdulillah dah habis. Lantak kau, stres aku dah nak selesai. Kira goodbye, see you next year. Habis. So, habis betul. So, tasyahud ni adalah dia setengah daripada solat 4 rakaat. Yang kita punya minda secara otomatik dia akan rasa apa? Okey, ni dah setengah. Kalau tinggal sembahyang lagi setengah. Jadi kalau orang khusyuk stres, mana ada khusyuk sangat betul? Dia dah setengah selamat. Kalau sembahyang tarawih dapat 20 rakaat, dah 8 rakaat, dah rasa lega ke belum? Belum sangat. 8 lagi 20 lagi 12, banyak lagi. Bila dia start lega 16, 18, lagi 2. Tapi lagi 2 tu nak habiskan, kita macam kejar. Okay? So maksud saya di sini adalah Nabi ajar atau Nabi letakkan sunnah takbir angkat tangan ni setelah duduk rakaat ataupun duduk tahiyat, bermaksud untuk membantu kita stay fokus atau kembali semula fokus kepada pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedia semula untuk menghadap Allah, bercakap dengan Allah, minta dengan Allah, berdoa pada Allah, merayu dengan Allah, dan kembali dalam keadaan seorang hamba. Kena very humble, kena letak diri kita paling bawah, baru kita selesaikan solat. So half time tahiyat 2 ni, rakaat kedua dia adalah half time. Sama ada tuan-tuan nak gain lebih energy kalau orang main bola, half time badminton, okay, antara satu set kepada satu set. Sama ada tuan-tuan nak minum air, tuan-tuan nak kembalikan apa saja tuan-tuan. Ini kita tak boleh fizikal lah. Kita boleh persiapan dalaman diri, maka bangun dengan bersedia. Itu maksud daripada bab ni, dan kebetulan dia adalah pahala. Jadi siapa yang bangun tahiyat tak angkat tangan, rugi lah. Rugi. Sebab dia tertinggal satu sunnah yang memang orang akan lupa. Atau kalau bab lain, orang akan exaggerate. Setiap bangun angkat tangan, setiap bangun angkat tangan. Tapi tuan-tuan memahami, setiap selepas tahiyat baru tuan-tuan membuat angkat tangan, itu maknanya alert. Itu part of khusyuk ke tidak dalam sembahyang? Itu part of khusyuk. Dia bukan khusyuk tak ingat dunia, rumah terbakar tak sadar. Tak, itu bukan khusyuk. Itu saya ingat tu hilang akal dia sembahyang. Dia macam terlalu khayal dengan khusyuk tak sama. So khusyuk adalah, antara poin khusyuk ialah tuan-tuan berdiri soft, tuan-tuan tahu straight. Checking soft saat kita bangun daripada satu rakaat sujud kepada yang seterusnya, check, mana check kaki kita itu malah bukan orang kata apa, sembahyang kacau, tapi itu part of kekhusyukan dalam sembahyang. Dia bukan kalau khusyuk, saya tutup mata, saya bangun, saya dah sengit ke sini. Itu bukan sembahyang. Saya kalau Kaabah sini juga. Saya khusyuk pun sini, saya tak khusyuk pun sini. Tapi kalau kerana khusyuk, tak boleh check soft. Kerana khusyuk, sebab orang selalu argue. Dia kata apa? Kan orang lalu depan kita sembahyang kan? Kalau kita sembahyang seorang, kan Nabi kata halal. Kata stop dia. Orang kata apa sembahyang tak khusyuk? Stop orang. Antara kerja atau perbuatan solat yang Nabi SAW suruh buat saat kalau orang melintas depan kita, tahan dia, halang dia. Sebab apa? Tuan-tuan, itu part of kekhusyukan
Sebab tahu orang nak buat dosa, halang dia daripada melakukan perkara tersebut. Jalan depan orang sembahyang ni, apa dosa dia? Lebih baik tunggu situ 30-40 tahun, jangan jalan. Itu dosa dia. Bermakna kalau dia nak lalu juga sampai kepada dia tarik tangan kita, tuan-tuan, jangan khawatir solat tu tergugat ataupun solat tu kualiti dia jadi rendah. Saya nak fahamkan pada tuan-tuan, semua perbuatan ini adalah kerana alert pada saat kita sembahyang. Dan alert ni adalah part of kekhusyukan. Kerana kekhusyukan, pasti foundation dia, basis dia adalah alert. Tak memahami makna sembahyang, tak faham, dengar je macam dengar radio, baca berita, atau dengar rancangan masak-masak. Macam tuan-tuan perempuan dengar radio warna, macam-macam tu nyanyi pagi-pagi, tu ada. Saya nak ucap selamat pagi, kata DJ pun nyanyi lah sikit. Kita dengar. Kalau tak perasan, kita senyum. Semalam saya tuang air Majlis malam, saya dengar orang nyanyi auto tu. Saya kata macam saya senyum. Kita apa DJ ni layan akak selenga ni? Sebab akak tu nyanyi, muzik kan dia biasa dulu mau muzik kan. Jadi tu lari kecamuk lah, saya tuang air untuk tumpah. Maksud saya macam itu kalau kita perasan. Tetapi kalau kita tak perasan, kan benda tak penting. Kita kan buat bodoh lah. Kalau mak saya cakap dengan saya kan buat bodoh lah, nyanyi lah kakak. So maksudnya khusyuk ni dia perlu mood standby daripada awal sampai akhir, dan dia tahu bila nak react. Kalau kucing lalu depan kita sembahyang, boleh lalu tak kat situ? Kena biarkan ke nak stop kucing. Kalau kucing tu lalu, kita nak apa? Sepak ke? Tak nak duduk. Tak nak duduk sembahyang ni macam yes kat ini baby betul, boleh angkat. Kata kat ini tu, janganlah sepak, dosa lah. Kalau tuan-tuan bela kucing, tuan-tuan sepak kucing, baik tak payah belilah. Saya ingat dia melanggar kita punya kefahaman. Angkat kucing tu ke tepi. Kalau tak ada, kucing lalu sembahyang tu, Nabi suruh halang. Sebab dia lalu kita sembahyang seorang, dia lalu depan kita. Kucing tak dosa. Kita bukan halang sebab Allah nak kita halang kucing berdosa. Nabi suruh. Sebab tu antara sembahyang punya makruh, tuan-tuan. Sembahyang tutup mata. Lepas tu orang tanya kan, adakah bagus kita sembahyang tutup mata? Depends on situation. Kalau memang tuan-tuan sembahyang aman sejahtera, sesekali tuan-tuan tutup mata, okey. Kalau tutup mata Stevie Wonder boleh main piano tu, boleh main dengan dia tutup mata. Tak semua orang ada bakat tutup mata boleh buat kerja. Kalau tu mungkin kalau buat roti kirai, saya ingat tutup mata pun jadi. Saya bukan roti kirai jadi, tuan-tuan. Tak tahu dia apa jadi. Mungkin terkeluar dari kuali keadaan. Ada orang, boleh tak orang naik basikal tutup mata buat seketika? Ada yang boleh. Dah tahu rute tu, dia tahu jalan tu, dia dah boleh agak berapa saat. Seperti mana orang muda, dia perlu latihan. Tuan-tuan, maka kucing lalu antara sebab angkat tu adalah khusyuk. Saya agak terkilan jika orang kata kita terlalu alert sangat. Itu maknanya kita tak khusyuk. Khusyuk basis dia adalah mesti sedar dengan peka semua keadaan keliling. Tidak termasuk apa yang orang cakap, kita pergi dengar lah. Kan kita habis main sambung. Betul kan cakap tadi. Memang dengar-dengar bisik kahwin lagi. Kan kahwin lah. Bisik kahwin lagi sekali kan. Alhamdulillah. Macam ketiga, ibu saya tanya saya semalam, betul lah bisik kahwin lagi? Saya bilang, oh dah isteri kedua, saya salah. Ketiga. Oh, bisa. Maknanya tuan-tuan, orang ada mampu kahwin sedar? Kan? Ada. InsyaAllah kita doakan orang yang amin sedar. Dengar cikgu kat rumah, saya tak subhan, saya tak amin dia. So tuan-tuan, basically tajuk ni, apa yang ada baki tu kita baca sekadar menuruti. Kalau ada ilmu yang baik kita ambil ya. Kita menuruti keberkahan
yang ada daripada ulama hadis. Okey, Nazar tu lompatkan sikit. Nazar tu baca dekat perenggan. Lepas saya bicara pasal hadis kat atas. Hadis paling sahih kat tu pergi surat 45. Saya cuba ringkaskan perbincangan hadis tu. Sila. Hadis paling sahih yang saya dapati sehubungan dengan mengangkat tangan saat bangkit dari rakaat kedua adalah hadis yang dikutip oleh An-Nasa'i dari riwayat Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Nasr bin Asim, dari Malik bin Al-Huwaidi. Nampak? Annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi salatihi idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu fi ruku'ihi wa idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu fi sujudihi hatta yuhadiya bihima furu'a udhunayhi. Agak macam terjemah Bahawasanya dia melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dalam solat ketika rukuk, ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, ketika akan sujud, ketika mengangkat kepalanya dari sujud, hingga keduanya sejajar dengan ujung kedua telinganya. Imam Muslim juga meriwayatkannya melalui sanad yang sama, namun hanya lafaz bahagian akhir seperti telah kami sebutkan di awal bab sebelumnya. Hadis itu tidak hanya diriwayatkan oleh Sa'id bin Abu Arubah, bahkan Hamad turut meriwayatkan bersamanya dari Qatadah seperti disebutkan oleh Abu Awanah dalam kitab Sahihnya. Sehubungan dengan masalah ini, telah dinukil pula riwayat dari sejumlah sahabat, namun tidak satu pun di antaranya yang luput dari kritikan. Imam Bukhari telah menyebutkan dalam kitab Juz'u Rafil Yadain hadis Ali yang menyebutkan wala yarfa'u yadayhi fi syai'in min salatihi wa huwa qa'id. Beliau tidak mengangkat kedua tangannya pada sesuatu pun dalam salatnya pada saat beliau duduk. Lalu beliau mengisyaratkan kelemahan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan. Maknanya tuan-tuan, kita kena faham satu perkara. Dalam bab angkat tangan setelah tasyahud atau tahiyat ni, banyak riwayat yang bercanggahan antara satu sama lain, dan riwayat-riwayat yang bercanggahan itu adalah dhaif menurut Al-Imam Ibn Hajar. Bermakna kita tak mampu nak tengok satu-satu. Okay? Sebab sahabat Nabi ramai yang nampak Nabi sembahyang sunat misalnya. Sembahyang sunat kan tak lebih 2 rakaat. Tapi ramai juga yang sembahyang belakang Nabi, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Okay. Tuan-tuan, orang khusyuk tengok orang sembahyang ke macam mana? Okay, kalau saya kakak sembahyang dengan saya, baca lain dengan saya, kita sembahyang bertiga. Kakak ini perhatikan saya sembahyang, tapi kakak ini jadi makmum. Pak Cahaya pun berhenti. Habis tu Pak Cahaya dengan kata, tadi tengok Ustaz tak ada pun begini ni. Adakah itu khusyuk sembahyang atau itu tengah tengok orang lain? Khusyuk sembahyang, tengah tengok saya. Kita tengok imam, tapi ni kakak tengah monitor saya. Nampak dia bukan syiah lah. Dia tak boleh je biasa. Dia tahiyat je biasa. Kebetulan kasih ni cantik agak seperti kebetulan. Bila sahabat sembahyang Nabi SAW, kebetulan ada yang pandang setelah mereka betul-betul naik khusyuk dan Nabi letakkan tangan. Allah, Nabi dah taruh. So, riwayat tu kata Nabi tak angkat tangan lepas duduk. Ada pula sahabat yang memang kebetulan dia dongak, kita pandang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini bukan kelemahan. Saya melihat di bagaimana sahabat Nabi sembahyang dan jaga kualiti sembahyang sampai tak boleh meriwayatkan. Pada sahabat, dia takkan meriwayatkan sesuatu yang dia nampak daripada lensa dia sedang sembahyang. Ini mustahil. Sebab sahabat Nabi boleh sampai pada keadaan sakit pun hilang dalam sembahyang. Bermakna sahabat Nabi tak cincai-cincai sembahyang, tuan-tuan. Kalau mereka nak riwayatkan sesuatu, mereka tengok Nabi sembahyang, kemudian meriwayatkan, ada. Maknanya saya external party, saya third party, saya tengok. Bukan saya part of jamaah. Jarang itu berlaku. Tuan-tuan, saya dengar Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Nabi SAW sembahyang malam sekian. Itu bukan jadi makmum Nabi. Okay? So taklah ganjil
dalam topik ni banyak hadis yang lemah kerana sama ada nisbah pada sahabat ataupun hadis yang tak konsisten. Sahabat kata gini. Kerana apabila mereka ditanya terjah dengan soalan, maka mereka menjawab apa yang mereka nampak. Dan itu berlaku setelah mereka terlalu khusyuk, yang keadaan tu tak perhati orang, tapi alert pada diri sendiri. Okey, sambung kat situ. Sikit lagi, catatan. Saya, Pak Cik Maruf, sila. Sallu kama ra'aitumuni saya. Pray as you see me pray. Ya. For Nabi SAW kata Pak Cik Maruf, for Nabi SAW, kalau kita sedang belakang Nabi, Pak Cik Maruf kata kita patut pun tengok dan kita boleh tengok. Ya, juga pendapat jika ada kemusykilan. Maknanya betul. Pak Cik Maruf cakap ni sangat benar. Nabi kata sembayanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembayang. Jadi kalau dalam kesangsian kita nak takbir ke, nak tahiyat ke, tak tahiyat, memang ikut dan tengok Nabi itu adalah part of dipanggil apa? Agama. Ya. But again, sekali lagi, periwayatan yang saya sebut tadi adalah kerana takbir ni sahabat dengan Nabi dah biasa. Keadaan tu lali ya. Saya tengok satu ceramah, kata siapa nama Habib tu, agak santai waktu dia cerita tu. Dia kata zaman Nabi SAW, bukanlah semua sahabat ni macam robot. Dia tahu bukan semua orang macam malaikat lalu dia. Apa tu, orang sandung tak ketawa, surah takzim tak ketawa. Kita kan kalau surah takzim ni kita ketawa dengan orang kan. Kalau orang tersandung mesti kita ketawa kan. Tandung. Lepas tu kita diam kan. Kebiasaan kita macam tu. Orang salah cakap ke kan. Surah takzim je yang paling masalah tu macam ni. Bila orang ketawa ni kena nak bila. Biarlah kita surah takzim kan. Dia akan cakap dah ketawa tu tak apa. Biarlah surah takzim. Dia sambung ketawa tu. Kita nak bahas turun bahas kan. So masalah dia tuan-tuan, dia kata zaman Nabi SAW agak santai. Ada sahabat yang bergurau Rasulullah. Ada sahabat yang membuat Nabi SAW ketawa sampai nampak gigi gaham. Bermakna Nabi tahu sah. Ada sahabat yang he was joking dengan Nabi SAW, tapi dia tak bohong. Dia joke. Dia kata apa dengan, dalam satu riwayat dia kata, waktu tu Sayyidina Hamzah duduk depan rumah Nabi SAW. Siapa nama sahabat tu? Nu'aiman. Dia kata waktu tu orang yang datang ni, rombongan datang pada Nabi SAW, bawa unta yang bagus, unta cantik lah. Jadi Nu'aiman ni dia dikenali sebagai seorang sahabat yang apa yang kalau cakap jauh, ngelemah, lemah, macam lurus bendul, macam Mr. Bean. Kan? Jadi duduk tu dia pun tanya, dan Sayyidina Hamzah tanya Nu'aiman dalam nada sebenarnya santai dan gurau depan Nabi tu, kata Nu'aiman tu ada unta tu nampak gebu-gebu ni. Kalau buat sate sedap. Nu'aiman ni pasal dia memang geleman, jadi dia bilang cantik untanya. Kalau disembelih sate memang bagus. Saya nak tahu bawa sembang dah habis, tapi dah pergi. Dia kata Nu'aiman, betul ni nak buat sate. Kalau nak buat sate betul-betul, aku nak tangkap ni, tapi kena tolong, jangan bilang Rasulullah, aku yang potong. So, waktu tu saya nak macam hai sama orang macam ni, kita macam ayolah kau, macam tu kan. Sungguh-sungguh dia buat. Habis unta lepas tu tak ada. Orang dah ambil usul nakkan Nabi, keluar kata unta ni tak ada. Nabi panggil, jaga unta tadi? Hamzah, ada sahabat besar-besar. Lepas tu kata saya, ya Rasulullah, Nu'aiman ya Rasulullah. Ini masalah Nu'aiman ya Rasulullah. Kita pun tahu Nu'aiman ni kaki gurau. Lepas tu jalan gurau dia buat betul-betul tak tahu. Lepas tu dia dah hilang. Cuma dia pesan jangan bilang Rasulullah. Dia pun lari sampai dekat luar sikit daripada Madinah. Ada sahabat Mikdad. Waktu tu saya dengar ceramah cerita ni, Mikdad tanya, kenapa Nu'aiman lari-lari terburu-buru macam lari daripada musuh? Dia bilang, memang ada musuh tengah cari aku. Tolong protect aku boleh?
kebetulan dia ada kebun kurma atau macam ada kebun sikit lah. Dia kata, boleh tak aku berlindung dalam kebun kamu? Boleh, kata benda, tak ada masalah. Engkau aku protect. Dia kata, janji, sumpah dengan Allah, kau akan protect aku. Walaupun Rasulullah yang tanya, jangan bilang aku dalam sini. Kita fikir-fikir, ada apa masalah di sama Rasulullah? Kan, macam mustahil pula. So Nabi nak cari dia sampai di sini. Kata dia, ya, aku akan protect kamu walaupun Rasulullah. Dia pun masuk. Betul-betul Nabi datang kejap lagi dengan Hamzah. Kan Rasulullah, nampak Nu'aiman. Kata dalam hati mereka betul-betul, tadi baru janji, tak boleh nak cakap kan. Ini Rasulullah pula, tadi tak aku nak bohong Rasulullah. Apa sebab kan? Agak-agak apa sebab? Jujur tapi cakap tak nampak, tapi jujur tak nampak ya Rasulullah. Itu sebab saya ajar tuan-tuan perempuan tak kahwin dua. Ada cara dia itu berbohong dia panggil hina. Itu siapa? Itu siapa? Patai awak sungguh bukan. Dalam hati bilang ya, itulah madu you. Dia ada gini don't trust saya. Gini ya. Tadi saya ni. So kan dia tunjuk. Dia tunjuk. Lepas tu Nabi pun tahu, Nabi pun buka. Ya Rasulullah, minta maaf dan tinggal dah buat sate ya Rasulullah. Nama macam mana? So maksud saya kat sini tuan-tuan, ada saja situasi di zaman Nabi, biasa saja bahawa sahabat-sahabat ni berkelakuan seperti manusia biasa. Maknanya ada masa terlupa, tapi sahabat Nabi takkan terlupa pada situasi yang memang serius. Sedang belajar mustahil lupa. Sedang belajar lupa itu bukan sahabat. Tapi ada tak sahabat yang tak sampai pada tahap sedemikian, tak boleh ingat sepenuhnya? Ada. Makanya ada beza-beza kedudukan sahabat. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, lain-lain kerana berketangkasan pada minda hafal seseorang. Tak salah untuk ambil dari sahabat, tapi banyak kali juga orang gunakan nama sahabat untuk menjadikan dalil, dan kalau itu tak benar. Seperti sahabat Abdullah bin Abbas. Contoh kalau baca tafsir, baru saja saya mungkin ingatkan ni. Tafsir dalam bab tafsir, kalau ada periwayatan Abdullah bin Abbas, itu yang paling kena jaga. Sebab bukan Abdullah bin Abbas orang jahat, tapi orang jahat menggunakan namanya radhiyallahu anhu dan merosakkan hadis dalam bab tafsir. Okey? Jika saya tu baca sikit catatan tu, thank you Pakcik Marau. Bukhari meriwayatkan hadis pada bab ini dalam kitabnya Al-Mushkim melalui Jalul Nasr bin Ali dari Abdul A'la dengan lafaz kana yarfa'u yadayhi fi kulli khafdin itu rendah. Maknanya setiap kali Nabi bangun, Nabi akan angkat tangan daripada rendah kepada tinggi. Maknanya daripada keadaan bawah sujud kepada diri. Kemudian waraf'i wa ruku'i wa sujudi wa qiyami wa qu'udi wa baina as-sajdatayn. Dewa. Wa yadhkuru anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalik. Baginda mengangkat kedua tangannya pada setiap kali turun, bangkit, rukuk, sujud, berdiri, duduk dan di antara dua sujud. Baginda menyebutkan bahawa Nabi SAW melakukan hal itu. Riwayat ini syadz, iaitu ganjil. Al-Ismaili meriwayatkan dari sejumlah gurunya yang tergolong pakar hadis dari Nasr bin Ali dengan lafaz seperti riwayat Ayyash, iaitu guru Ayyash, guru Imam Bukhari. Demikian pula Abu Nu'aim yang meriwayatkan melalui jalur periwayatan yang lain dari Abdul A'la. Tuan-tuan, riwayat tadi itu dia kata semua pergerakan angkat tangan. Nak sujud, nak rukuk, nak bangun antara dua sujud, duduk, semua angkat tangan. So riwayat itu salah lah. Dia tak kena dengan semua periwayatan yang lain. Dia agak pelik lah. Kemudian Rawahu Muhammad bin Salamah an Ayyuba, diriwayatkan oleh Muhammad bin Salamah dari Ayyub dan seterusnya. Riwayat ini disebutkan melalui jalur yang mausul, iaitu bersambung oleh Imam Bukhari dalam kitab Ifa'ul Raf'in Yadain melalui jalur Musa bin Ismail dari Muhammad dari Nabi SAW.
kana idza kabbara rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu min al-ruku'. Biasanya apabila takbir, bagi mengangkat kedua tangannya, demikian pula saat rukuk dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk. Rawahu Ibnu Tahman meriwayatkannya, yakni Ibrahim dari Ayyub dan Musa bin Uqbah. Riwayat ini disebutkan melalui jalur yang mausul oleh Al-Baihaqi dari Umar bin Abdullah bin Razim dan Ibrahim bin Tahman. Sama seperti sanad ini secara mauquf dengan substansi yang mirip dengan riwayat Ahmad. Lalu pada Bahasa bahagian Indonesia ni kaya ya, substansi semua. Kemudian lalu tak tahu Ustaz. ada kira dia pakai bahasa orang terlalu ni mengindonesiakan. Dan Lalu pada bahagian akhirnya dikatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al dzalika, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan hal itu. Al-Ismaili berkata dalam hadis Ahmad maupun Ibnu Tahman tidak ada keterangan tentang mengangkat tangan ketika berdiri dari rakaat kedua seperti yang menjadi substansi bab ini. Dia melanjutkan, kemungkinan para penukil Sahih Bukhari memaksudkan bab yang satu pada bab yang lainnya. Maksudnya, baik riwayat Ahmad maupun riwayat Ibnu Tahman hanya memiliki kesesuaian dengan hadis Salim dan pada bab sebelumnya. Namun hal ini dibantah. Maksud Imam Bukhari adalah membantah mereka yang memastikan bahawa riwayat Nafi' terhadap pokok hadis tidak sampai kepada Nabi SAW yang mauquf, dan bahawasanya ia menyelisihi Salim dalam hal itu, seperti dinukil oleh Ibnu Abdul Bar serta selainnya. Maka melalui riwayat mu'allaq ini menjadi jelas akan adanya perbezaan pendapat tentang status riwayat Nafi' apakah marfu' atau mauquf, dan yang diperselisihkan itu bukan khusus mengenai keterangan tambahan yang dinukilnya. Nampaknya sebab terjadinya perbezaan ini adalah kerana Nafi' meriwayatkan hadis tersebut dengan jalur mauquf. Lalu di bahagian akhir dia menyatakan bahawa hadis yang disebutkannya adalah langsung dari Nabi SAW, iaitu marfu'. Seakan-akan pada sebahagian kesempatan Nafi' hanya menyampaikan riwayat mauquf, atau sebahagian perawi hanya menyebut bahagian ini. Masya Allah, terima kasih Kak Zaitun. Allah jadi saksi kan, Kak Zaitun tukang baca sebenarnya. Walaupun konten tu dia tak penting sangat untuk kita, tapi dia adalah konten ulama lah. Dia bukan konten kita awam tuan. Saya nak bagi tuan satu motivasi sikit. Kenapa kita belajar topik angkat tangan ni pun belajar, ya? Macam mengangkat tangan, angkatlah. Jadi satu subjek pula. Kita nak kena baca seminggu dah lah. Kita boleh sejam lah. Boleh datang pula kena check in, check out lagi. Okey? Tuan-tuan, saya bagi tahu pendapat. Di sini menampakkan bahawa ketelitian sahabat Nabi dan ulama dalam mereka menjaga sunnah Nabi SAW. Jaga sunnah ni tuan, dia satu perkara yang kalau kita tak buat, tak kisah orang ataupun tak jadi dosa. Tapi tuan, kemuliaan kita menjadikan satu sunnah itu amalan. Maknanya kita publicize sunnah ni, kita inform, kita equip orang dengan sunnah. Dia satu amalan barakah yang tak ada limit. Mungkin bagi sebagian orang angkat tangan, tak angkat tangan, tak kisah. Saya sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi bila ulama semangat sampai berdiskusi ataupun against each other pada dalil, debate maksud saya, dalam keadaan sihat, apa manfaatnya sampai satu topik. Imam Bukhari, satu sosok badan yang atau populariti Imam Bukhari tak sesuai bincang topik ni. Kalau ikut hukum akal, it is too minor dalam topik besar Imam Bukhari, Sahihul Bukhari. Macam ni cincang-cincang dia tajuk lah. Tapi tuan-tuan, bagaimana ulama punya determination nak mempopularkan ataupun nak memahamkan pada kita bahawa it is sunnah. Jangan tinggal. Kalau tinggal ni sampai selisih pendapat tau, bangunnya macam mana. Sebab ulama nak kita precise bila kita buat sunnah. Sebab itu sunnah tak boleh jual lelong-lelong. Maulid Nabi sunnah, tak pernah. Jangan bohong. Maulid Nabi
amalan kita nak buat, sila. Jangan sebut maulid Nabi sunnah, bohong. Kalau kita nak kata salam selepas sembahyang kan, kita selawat tu, orang tu kan sunnah. Kalau nak kata kita nak selawat lepas sunnah, sila. Yang maksudnya dia ada kualiti dia. Doa lepas sembahyang beramai-ramai tak sunnah. Bohong siapa kata doa ramai-ramai lepas sembahyang sunnah. Saya di Facebook ni tuan-tuan jangan terkejut sikit dengan saya. Memang itu bohong. Sebab ulama begitu susah payah sampai kita tengok quotation yang ada tu, Al-Ismaili, At-Tahmani, semua ulama sangat prihatin kumpul untuk kita faham sunnah tu benar-benar. Yang sunnah letak di label sunnah, kasih tagging sunnah. Jangan jual kurma dengan madu betul bilang pemakanan sunnah. Ini cincai. Tuan-tuan, ini tak ada nilai. Sunnah tu nilai bagi ulama adalah sesuatu yang tuan-tuan bakal mendapatkan syafaat Nabi SAW di hari akhirat. So takkan kita buat benda yang Nabi tak buat, kita nak claim itu adalah sunnah. Tapi ada perkara tak sunnah, memang tak salah kalau buat atau ada situasi yang okey. Macam tadilah, siapa yang nak selawat lepas sembahyang tu, silalah. Tapi keadaan tu bila terbalik tuan-tuan, orang yang tak nak buat jadi mangsa, victim kepada orang yang buat, mengatakan orang ni mengada-ngada. Salah. Saya rasa itu salah. Saya rasa kita kena faham macam mana Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Jelas saya ni atas lagi. Sahabat Nabi mungkin jauh dengan kita tuan-tuan. Imam Malik pun jauh kita. Tapi Imam Malik ni manusia biasa. Macam mana Imam Malik bersusah payah menjaga sunnah, dan kita hari ni tuan-tuan lahir bayi, kita buat cukur rambut kan. Cukur rambut bayi itu sunnah, bukan majlis cukur rambut. Orang Melayu punya sibuk majlis cukur rambut. Ni si Amir sapu tangan dalam tu ada jauh rambut yang ada kisah rampai dia ayu kenapa macam betul. Lepas tu dah putih rambut taruh dalam mangkuk tu kan. Kemana? Ada rambut tu bermerah. Maknanya Arab rambut pun tak ada macam tu. Tak ada. Dia tak masak tak lemak. Arab masak Bukhari kan. So maksud saya di sini, terima kasih tadi. Keadaan ini tuan-tuan dan puan, bila kita terlalu fokus pada sesuatu bukan sunnah, dia ambil alih buat sunnah. Saya itu second stage. Bagi saya the first stage adalah, ini motivasi untuk saya dan tuan-tuan. Bila kita sampaikan sesuatu sunnah, tuan-tuan akan temukan kehidupan tuan-tuan itu barakah. Dan barakah ni saya tak boleh describe. Barakah is about personal feeling kita dengan hidup kita. Kalau nak hidup itu senantiasa barakah, barakah ni doesn't mean orang tu sihat atau sakit. Tak mesti So barakah ni harus tenang hati. Orang sakit dia reda, itu dia panggil barakah. Dia sakit, dia faham, saya dah izin Allah untuk saya kena tempuh perkara ni. Bukan orang yang barakah hidup dia tak ada masalah. Salah. Sebab barakah juga kadang-kadang mengundang masalah yang menjadikan orang tu naik darjat dia di mata Allah. So barakah bukan kita untuk hukum orang, tapi percayalah, menyebarkan sunnah tanpa memaksa dengan fakta dan data yang tepat adalah satu kemuliaan dalam Islam. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar insist tak mahu buat Quran bertulis. Kata Abu Bakar pada Umar, minta maaf, aku tak mampu nak buat benda yang Nabi SAW tak pernah buat. Kata Umar, wahai Abu Bakar, ini kerana Rasulullah lah, kita nak simpan khazanah Rasulullah lah, maka aku usulkan perkara ini. Selalu orang akan ambil apa? Jadi buat sunnah ikut Umar. Umar pun buat sesuatu yang Nabi tak buat. Saya rasa tuan-tuan, hujah macam ni tohmah Umar radhiyallahu anhu. Tak cantik. Tak cantik. Dia macam Umar pun buat sembahyang tarawih tak apa. Tuan-tuan kena faham bagaimana Umar sebagai Amirul Mukminin yang nangis setiap malam. Kalau nak buat macam Umar, ada ni nangis boleh. Baju dua je. Kerajaan dia dua. Satu baju sejuk, satu musim panas, satu musim sejuk. Itu budak koyak yang musim sejuk. Umar tak ganti baru saat Umar hidup.
Umar punya satu baju tu je. Maknanya weight Sayyidina Umar maintain, tak tukar. Kalau nak jadi Umar, tambah sunnah, tolong ibadat macam Umar. Maksud saya ya, kita kena ada satu, kita kena ada push, satu faktor yang push kita lah. Kita tak boleh senang-senang jual nama Umar, jual nama Abdullah bin Abbas. Yang zahirnya adalah kita mampu stick to a sunnah. Kita belajar, tuan-tuan jangan sunnah ni nak promote dia, tak boleh paksa orang ya. Kita sekadar santai dalam kita memberi maklumat. Awak kalau semayang tu kan, awak bangun tu angkat tangan lah, cantik, pakcik belajar di sunnah Nabi. Saya tak pernah tahu pakcik. Tuan-tuan, itu adalah satu syafaat Nabi, atau istilahnya satu kemuliaan yang tuan-tuan sebenarnya sampaikan satu lagi perkara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tohmat. Siapa sampaikan sunnah dengan mencela, ketahuilah itu bukan sunnah. Apa orang ni bodoh? Dah tutup semayang macam ni. Dah tutup semayang tak habis era. Satu kali je kat tangan, dia semua takkan. Macam mana akal lagi, macam belajar. Ini tuan-tuan sangat tidak sunnah kerana menghina. Hina dosa ya. Saya harap tuan-tuan dan puan, tajuk-tajuk seperti ini, mana lepas ni masih bab-bab sedemikian dekat, bab-bab yang sepertinya dia akan pindah ke sujud. Kita secara tak langsung belajar cara Nabi solat yang kadang-kadang kita tertinggal benda nak buat. Sebab kita suka buat benda yang tambahan. Maksudnya tambahan ni motivasi lah. Tapi ada benda basic kadang-kadang tertinggal. Kita kejar puasa nazar. Saya bagi contoh lah. Nazar puasa nak puas periksa lah. Puasa Senin Khamis tak buat. Kan macam agak kelakar. Dia macam dia tak balance lah tuan-tuan. Kita kejar yang extravaganza. Kita cakap yang huwa. Yang basic-basic ni kita tertinggal. Dia macam dia lari daripada Islam tu sendiri. Nabi SAW jadi Nabi itu terhormat dan mulia kerana Nabi mulia dalam keluarga. Nabi tak pernah bohong satu orang pun. Nabi SAW ada nafsu macam biasa juga, nak pergi keramaian macam biasa. Tapi Nabi tak jadi macam orang yang apa kita panggil, dia nakal tapi dia dalam satu dunia. So ada asas yang kita kena tauladani Nabi SAW. Dan kalau kita cuba buat ni, orang mungkin tak nampak tuan-tuan. Kita tak buat satu benda besar, hashtag satu Singapura ikut. Tak perlu. Kita perlu buat dari kelakuan atau apa perbuatan kita. Orang tengok, dia suka, dia ikut. Itu cukup memadai. Tuan-tuan kan ada satu orang macam tu je, boleh contoh kita ikhlas kerana Allah pada sunnah Rasulullah, hidup tuan-tuan bahagia dunia akhirat. Wallahi. Siapa buat kat tangan ni? Tak tahu, terangkan. Ada apa nak tanya soalan, silakan. Sila Pak Citari. Tuan-tuan. Kasih Pak Citari mic boleh? Thank you. Amalan kita. Betul. Pak Citari terus sambut boleh? Mikrofon. Pak Citari khusyuk. Tak perasan mikrofon sudah dia. Ini supaya orang di Facebook boleh dengar. Cuba. Pak Citari dikasih boleh? Thank you. Dalam semayang saya ada kesimpulannya semayang ditanya adakah sunnah ini dibuatkan sempurna? Atau tak soalan Pak Citari. Itu Pak Citari pas tadi. Kalian tu tak khusyuk. Okay. Pak Citari tanya soalan tuan-tuan puan di Facebook. Gini soalannya. Kita ni bertanggungjawab pada soalan kita itu sempurna ataupun tidak. Adakah amalan seperti ini, tadi kata cakap tangan, Nabi takbir ya, menyempurnakan solat kita tadi? Mana-mana kita lakukan tu, dia jadi value added dalam kita tadi? Jawapan saya ya. Kita boleh saja tuan-tuan include doa dalam sembahyang, boleh. Dalam sujud, dalam tahiyat, saya boleh ajar tuan-tuan doa personal ataupun ulama ajar. Tapi tuan-tuan, nilai sunnah itu takkan sama dengan sesuatu yang datang bukan dari Rasulullah.
Bermakna kalau satu takbir yang kita buat tu pagi tadi memungkinkan Allah Ta'ala jadi tutup mata, maksudnya tutup, tak lihat kekurangan kita lain, dan Allah anggap kesungguhan kita, tak nak tinggalkan takbir angkat tangan ni lepas kita tahiyat adalah satu pengorbanan dan kesungguhan kerana Rasul Allah. Maka Allah jadi apa tuan? Allah jadi mengasihi kita, melupakan kekurangan yang lain. Allah jadikan okey, solat ni full marks for you. Sebab itu saya kata sunnah itu syafaat. Sunnah ni syafaat, ni bukan hanya syafaat bila kita lalu di tiang sirat, kita haus ke akhirat baru dapat minum. Dia adalah satu perkara yang dia akan enhance value sesuatu tu. Tuan-tuan, untuk kita tak rosakkan dalam sunnah lah, banyak orang buat tak sunnah bilang itu sunnah. Saya pernah dengar orang kata tahlil sunnah. Tahlil tak sunnah. Jangan bohong. Orang tu dulu bilang kalau bohong nanti kita kena gunting. Kita kena gunting. Saya rasa tuan-tuan, tak tergamak kita nak kata demikian. Tapi kalau tahlil makna la ilaha illallah, betul lah, itu sunnah. Nah, tengok apa yang dia cakap. Seseorang itu jadi mulia kerana dia cakap pasal sunnah sikit je, tak banyak-banyak. Tentang sunnah Nabi ni kita paksa-paksa dia jadi letih orang dengar. Orang jadi salah faham. Sunnah Nabi dia konsep dia less is more. Dia tak payah banyak-banyak sunnah at a time. Kita puasa, tuan-tuan. Kalau nanti Ramadan pun dah datang kan. Apa sunnah orang berpuasa? Sebenarnya orang tak terfikir. Gosok gigi. Gosok gigi sunnah. Sebab gosok gigi antara sebab mulut kita ni tak jijik bagi orang. Memang malaikat sangat memuliakan orang berpuasa dengan kata bau mulut tu seperti kasturi. Itu malaikat penghidung. Hidung kita tak ada. Kita sekarang kan pakai mask kan, tak kita mau tahu bau mulut kita sendiri. Macam mana lemas kita tahu, teruk juga mulut aku. Balik tu kan suci. Kita, kalau saya ngajar ni, terbuka ni. Kalau saya ngajar pakai shield tu, lagi layu mengecil-kecil kat situ, memang nampak saya sekarang ni, maaf. Jemaah teruk. Saya tengok dekat kawan-kawan saya ajar, dia teruk juga aku cakap ni. Maknanya bunyi bualiong, mana tak bau kan? Tetap perempuan, jujur ya. Maknanya antara sunnah orang puasa adalah sebelum berbuka dia berdoa. Dan senang je. Nabi tak kata doa kamu daripada sahur bawa ke maghrib adalah doa yang sangat mustajab. Banyak sangat. Sunnah punya nature takkan menyebabkan tuan-tuan rumit hidup stuck. Yes sekali. Dia betul-betul okay. So bermakna tentang pagi tadi, terima kasih kerana tok soal macam tadi. Soalan pagi tadi sangat bagus. Tuan-tuan, kita tak mampu nak sempurnakan solat. Sahabat menangis-nangis pasal sembahyang ni. Jadi tuan-tuan, ada cara macam ni bukan shortcut. Memang ini cara yang Islam berikan untuk kita santuni dan tauladani Nabi SAW. Maka package tu dia jadi apa? Kesungguhan anda untuk melakukan sunnah dipandang Allah sebagai satu kemuliaan. Ya, harap-harap tuan-tuan saya yang cakap ni boleh buat. Tuan-tuan yang dengar apa boleh buat. Nah, kat situ nak tambah sikit, sila. Apa? Dan tak ada makan. Kenapa kan? Ada kawan dia. Oh, berarti dari innalillah. Kenapa kan? Betul, betul. Saya sampaikan kat situ semua tuan-tuan. Siapa-siapa yang suka kata ni sunnah tapi tak sunnah, semata-mata nak memenangkan apa dia cakap, ketahuilah bahawa Nabi SAW sebut siapa yang berbohong, berdusta di atas nama aku Nabi SAW, maka ia telah menempah satu kursi di neraka. Maknanya dia ahli neraka. Waliyadzubillah min dzalik. So tuan-tuan yang berada di Facebook, tuan-tuan terus kita menyokong masjid dengan menyumbang.
keuangan, tuan-tuan boleh bina macam biasa. Tuan-tuan, rumah anda adalah rumah yang paling ikhlas. Ya Allah Subhanahu Wa Taala saja tahu. Orang lain tak tahu, bank pun tak tahu. Kita bagi kat siapa tu tuan-tuan. Cuma transaksi. Dan tuan-tuan saya doakan apa yang tuan-tuan sumbangkan menjadi saham anda di akhirat kelak. Teruskan juga mendukung tuan-tuan. Kita semua kena doakan Masjid Silap dan semua masing-masing kita di Singapura, supaya karyawan, pekerja, staf, keluarga besar masjid, volunteers, pentadbir, Allah berikan ketenangan, kesejahteraan, kesihatan untuk mereka terus memastikan masjid berjalan baik dan kita juga mampu menjalani ibadah kita di masjid dengan barakah dan indah, insyaAllah ya. Terima kasih pada semua tuan-tuan di rumah dan tuan di masjid. Ada umur kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Tak ada raya Cina, tak ada cuti ya. Raya ni jangan lupa, kalau yang buat kuih jangan gather lebih dari 8 orang, saya ingatkan. Sebab ini memang undang-undang. Kat Malaysia bagi 15 orang, tapi dalam kawasan 10 km radius. Ada rezeki masing-masing. Tuan-tuan, insyaAllah yang benar daripada Allah SWT. Selamat bercuti umum dan selamat spend time dengan keluarga tuan-tuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat